Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video PDPR kita bagi bab 2 fungsi dan persamaan kuadratik bagi matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, jadi dalam video ini cikgu akan bincangkan tentang punca bagi persamaan kuadratik. Okey, bagi standard pembelajaran hari ini adalah menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik. Okey, jadi kita akan cari tahu apakah itu punca bagi suatu persamaan kuadratik. Okey, jadi jom kita sama-sama tonton video ini. Okey guys, jadi ni buku teks muka surat 18. Okey, berdasarkan buku teks ni dia kata punca bagi suatu persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kenapa kita kata persamaan kuadratik? Sebab dia sama dengan kosong ni. Merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c berkenaan dengan paksi x dan juga dikenali sebagai pintasan x. Okey, jadi daripada ayat dia panjang-panjang ni, cikgu nak bagi tahu awak punca dia adalah tempat persilangan antara graf dengan paksi x ataupun kita kata dia sebagai pintasan x. Okey, jadi apakah punca? Punca adalah tempat dia memintas ni. Di sini dan di sini. Jadi kita tengok contoh di bawah. Yang ini bagi graf A lebih besar daripada kosong, graf senyum. Untuk graf masam, A kurang daripada kosong, punca dia pun sama. Tempat bersilangnya graf dengan paksi X. Okey, jadi kita tengok contoh 5 buku teks. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, jadi dia bagi gambar ni. Dia dah siap-siap bagi awak gambar graf dan juga paksi X. Jadi di mana tempat bagi punca? Cikgu zoom sikit. Jadi tempat bagi punca dia adalah, punca persamaan kuadratik adalah di sini. Okey, tempat persilangan pertama, kalau kita baca, dia duduk di tengah-tengah antara 1 dan 2, dia adalah 1.5. Okey, yang kedua, di sini, negatif 4. Jadi, jawapan kita adalah, punca ialah negatif 4 dan 1.5. Ni awak nak tulis terbalik-terbalik pun tak ada masalah. Okey, jadi kita tengok gambar yang kedua yang kat sebelah dia tu. Okey, jadi susah ke? Tak susah. Sama lagi, cari tempat dia bersilang. Yang pertama adalah 4. Ni yang cikgu bulatkan ni. 4. Yang kedua adalah negatif 1. Okey, jadi punca bagi graf negatif x kuasa 2 tambah 3x tambah kosong ialah negatif 1 dan 4. Jadi punca dia adalah negatif 1 dan 4. Okey, kalau tadi kita dah belajar daripada graf, kita cari punca. Sekarang, dia bagi situasi pula. Contoh 6 buku teks ni, dia kata tentukan sama ada setiap yang berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Okey, jadi dekat sini, dia bagi kita persamaan kuadratik, dia bagi punca, 2 punca. Tapi belum tentu kedua-dua nombor yang dia beri ni punca. Dia minta kita tentukan. Okey, jadi cara untuk menentukan punca adalah, okey, jadi awak tengok baik-baik, cikgu bahagi dia kepada 2 bahagian. Ini sebelah kiri cikgu. Yang ini sebelah kanan. Yang sebelah sama dengan ni kanan. Okey, jadi kalau kita tengok sebelah kiri kita ada persamaan 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Cikgu salin. Jadi 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Ini sebelah kiri. Okay. Jadi yang pertama dia minta kita tentukan adakah x sama dengan 1 ni adalah punca atau tidak. Okey, jadi cikgu gantikan x tu sebagai 1. Okey, jadi cikgu gantikan dia jadi macam ni. 2 dalam kurungan
1 kuasa 2. Kenapa cikgu ganti 1? Sebab dia kata dekat sini X sama dengan 1. Jadi X, tempat X ganti dengan 1. Okey, jadi 2X kuasa 2. 2 darab 1 kuasa 2. Tolak 7 dalam kurungan 1. Okey. Tambah dengan 3. Semua tempat X cikgu ganti dengan 1. Okey, lepas tu kawan-kawan nak tekan kalkulator. Cikgu tekan juga. Tekan kalkulator, cikgu dapat jawapan dia negatif 2. Okey, jadi cikgu dapat negatif 2. Ini sebelah kiri. Kiri cikgu negatif 2, kanan cikgu pula. Kan cikgu bagi dia dua bahagian tadi kan? Okey, yang kanan tadi adalah kosong. Kanan sama dengan kosong. Okey, kosong tak sama dengan negatif 2. Negatif 2 tak sama dengan kosong. Maka X sama dengan 1 bukan punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Bukan punca. Okey, bukan punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Kenapa kita kata dia bukan punca? Sebab bila kita gantikan nilai x sama dengan 1 pada persamaan, nilai dia tak sama dengan sebelah kanan. Kanan dan kiri tak sama. Okey, jadi kita akan buat untuk nilai x sama dengan 3 pula. Kita nak cek x sama dengan 3 ni adalah punca atau tidak. Okey, jadi cara dia adalah Okey, mula-mula kita salin yang kiri dulu. Ni bahagian kiri. Okey, jadi kiri dia persamaan dia adalah 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Okey, nilai yang kita nak adalah x sama dengan 3. Cikgu gantikan. Cikgu gantikan. Okey, jadi tulis semula 2 dalam kurungan 3. 3 kuasa 2 tolak 7 dalam kurungan 3. Okey, cikgu gantikan tempat X dia tu dengan 3. Okey, tambah 3. Okey, dapat nilai, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator dapat kosong. Okey, ini sebelah kiri. Okey, jadi sebelah kanan pula, ni cikgu. Kanan, nilai dia kosong. Jadi, kosong sama dengan kosong. Kanan sama dengan kiri. Kosong-kosong. Jadi, kita boleh kata dia, tak nampak pula, jadi cikgu naik ke atas sikit. Okay, jadi kanan sama dengan kiri, kosong sama dengan kosong. Maka kita boleh kata dekat sini X sama dengan 3 ialah punca bagi persamaan kuadratik dua x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Kenapa dia punca? Sebab nilai kanan dan kiri dia adalah sama. Okey. Jadi itulah cara untuk kita selesaikan dia. Okey, jadi kita akan beralih pada soalan B dia pula. Okey, jadi cikgu buat laju-laju yang ni. Jadi cikgu bahagi dia kepada dua bahagian. Ini adalah sebelah kiri dan yang ini adalah sebelah kanan. Okey, jadi kanan kita adalah 3, kiri kita adalah 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5. Okey, jadi mula-mula kita asingkan dia dari bahagian kanan dan kiri tersebut. Okey, jadi kiri 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5. Okey, jadi dia nak x dia sama dengan 1, yang pertama ni. Cikgu gantikan nilai dia. 3 dalam kurungan 1 kuasa 2 tolak 7, 1 tambah 5. Okey, jadi kawan-kawan tekan kalkulator. Jadi tekan sama-sama dengan cikgu. Kalkulator awak akan dapat nilai dia adalah 1.
Okey, nilai dia 1. Untuk sebelah kanan pula, nilai sebelah kanan kita adalah 3. Ni 3 ni tadi. Okey, jadi 1 tak sama dengan 3. Maka X sama dengan 1 bukan punca. Kita kata dia bukan punca bagi persamaan kuadratik 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5. Okey guys, kalau yang atas tadi untuk X sama dengan 1, yang ni dah settle. Sekarang kita akan buat yang ni pula. Okey, jadi yang ni X sama dengan 1/3. Okey, jadi untuk X sama dengan 1/3, cikgu bahagikan dia kepada kiri dan kanan lagi. Okey, jadi sebelah kiri cikgu adalah 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5. Okey, cikgu gantikan X dengan 1/3. 3 dalam kurungan 1/3 kuasa 2 tolak 7 dalam kurungan 1/3 tambah 5. Okey, jadi yang ni buat apa? Tekan kalkulator sahaja. Okay, jadi tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah 3. Okey, jadi kiri. Kiri 3. Okey, untuk sebelah kanan, kalau kita tengok soalan, kanan dia dah diberi 3. Okey, jadi kanan dia 3. 3 sama dengan 3. Kiri sama dengan kanan. 3 sama dengan 3. Okey, dapatlah kita simpulkan dekat sini bahawa X sama dengan 1/3 ialah punca bagi persamaan kuadratik 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5 sama dengan 0. Okey, jadi cikgu buat sedikit ringkasan. Macam mana kita nak tahu nilai X yang dia beri ni adalah punca atau tidak? Kita ambil nilai X ni, kita masukkan sebelah kiri ni. Okey, selesaikan. Sama tak nilai dia dengan kanan? Okey, kalau kiri dan kanan sama, maka nilai yang kita try tu adalah punca dia. Okey, jadi kita akan beralih pada bahagian yang seterusnya. Okey, seterusnya untuk contoh 6 tadi, dia bagi punca, dia minta kita tentukan nilai tersebut punca atau tidak. Okey, jadi untuk contoh 7 pula, kita akan cari punca. Okey, jadi standard pembelajaran yang seterusnya adalah menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, dekat sini kita akan guna kaedah pemfaktoran. Macam mana nak buat faktor? Macam awak dah belajar waktu form 2. Dulu-dulu tu. Okey, jadi kita akan tengok sama-sama macam mana nak cari punca bagi soalan yang pertama. X kuasa 2 tolak 5. X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Okey. Okey, untuk contoh yang A ni, cara selesai dia adalah dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, jadi bagi contoh yang pertama ni, cikgu akan ajar satu demi satu kaedah dia. Okey, jadi sama-sama kita saksikan. Okey. Cikgu perasan tadi cikgu ada salah salin dia punya persamaan. Okey, jadi cikgu ubahlah dekat sini. Dia patutnya tolak 5X. Cikgu tersalin tambah 5X. Okey, jadi cikgu dah betulkan ya. Okey, jadi X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Cara nak faktorkan dia, mula-mula awak buat kotak kat depan ni. Okey. Awak buat kotak. Awak tengok X kuasa 2 kat depan. Apa darab apa dapat X kuasa 2? Okey, jadi X darab X akan dapat X kuasa 2. Okey, jadi yang pertama settle. Okey, kita tengok yang belakang pula. Nak dapat 6. Okey, jadi dekat dalam kepala kita, kita kena fikir sikit. 6. Apa darab apa dapat 6? Cikgu boleh listkan dekat atas. Dia boleh jadi 1 darab 6 dapat 6. Dia juga boleh jadi 2 darab 3 dapat 6. Okey, jadi untuk kaedah ni kita akan guna kaedah cuba jaya. Maksudnya kita try dulu yang mana dapat jawapan yang sama dengan tengah ni. Barulah kita punya pemfaktoran tu betul. Okey. Okey, jadi
cikgu nak try sama-sama dengan awak 1 darab 6 ni. Okey, jadi cikgu buat kolom kat belakang. Kita tahu 1 darab 6 akan dapat 6 juga. Okey, tapi simbol dekat sini adalah tambah. Tambah ni kita akan try dia sama ada positif. Lepas tu kita kena darabkan silang dia. Darab silang. X darab positif 6 kita akan dapat, kita buat kolom dia macam ni. Okey, jadi X darab positif 6 kita akan dapat 6X. Di sini dia adalah positif. Okey, jadi yang bawah pula kita darabkan silang ke atas. Dia akan jadi 1X. Dia akan jadi positif. Okey, kalau tekan kalkulator tambah 1 tambah 6, awak akan dapati nilai dia adalah 7X di sini. Positif 7X. Positif 7X tak sama yang cikgu bulatkan dekat atas ni. Maksudnya dekat sini, apa yang kita pilih 1 dengan 6 ni salah. Kita tak boleh pakai dia. Okay, jadi cikgu pun try. Positif ni boleh jadi juga negatif. Saya try negatif pula. Katalah cikgu tu try negatif. Okey, dia akan jadi negatif 1X, negatif 6X. Okey, jadi dia pula kalau tekan kalkulator negatif 1X tolak 6X, dia akan jadi negatif 7X. Tetap tak sama. Maksudnya dekat sini 1, 6 tak boleh digunakan. Kita reject dia. Okey, jadi cikgu selesaikan semula guna sifir 2 darab 3, 6. Okay, yang ni insya-Allah dapat jawapan. Okey, jadi mula-mula apa darab apa dapat X kuasa 2, kita akan buat dia X darab X. Okey, jelas? Okey. Apa darab apa dapat 6? Kita akan pilih 2 darab 3, 6. Okey. Sebab dekat tengah ni positif, dekat belakang ni positif, kita tahu dia sama ada positif akan jadi positif ataupun negatif akan jadi positif. Jadi cikgu bagi tips dekat sini, awak tengok yang tengah. Yang tengah kita adalah negatif 5X. Simbol dekat tengah ni negatif, jadi awak letak negatif di sini. Okey. Negatif positif. 3 darab 2 dapat 6. Okey, nak tahu betul atau tidak, kita akan darab silangkan dia. Okey, jadi darabkan silang dia. Dapat negatif 2X. Yang bawah X darab negatif 3 akan dapat negatif 3X. Tekan kalkulator, jawapan dia negatif 5X. Okey, nampaknya dia sama. Dia sama. Ni sama dengan yang ni. Jadi pemfaktoran kita betul. Cara untuk tulis pemfaktoran adalah awak ambil atas dengan atas, X tolak 2, X tolak 3. Okey, jadi cikgu sambung dekat tepi sini. Saya tulis mula dia. Dia akan jadi X tolak 2. Atas dengan atas. Sebelah dia. Bawah dengan bawah. X tolak 3. Samakan dengan kosong. Ni kita dah faktorkan dia. Soalan minta cari punca kan? Okey, jadi lepas kita faktorkan, kita pisahkan dia. X tolak 2. X tolak 2 sama dengan kosong. Okey, seterusnya. X tolak 3 sama dengan kosong. Awak pisahkan dia. Macam cikgu pisahkan dia ni. Okey, soalan minta cari punca, maknanya tinggalkan X sorang-sorang, negatif 2 pindah sebelah. Jadi X sama dengan positif 2. X sama dengan 3. Maka inilah punca bagi soalan kita yang A tadi. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Jadi dia ada dua punca. Punca yang pertama X sama dengan 2. Punca yang kedua X sama dengan 3. Cikgu harap awak faham. Okey guys, untuk soalan pertama tadi dah siap untuk soalan A. Jadi kita akan buat
cari punca bagi persamaan B, X kuasa 2 tambah 7/2X sama dengan 2. Okey, jadi mari kita saksikan. Okey, sebelum kita faktorkan dia, kita semak adakah bentuk yang dia beri ini dah dalam bentuk A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan kosong. Okey, jadi cikgu dapati dia belum dalam sama dengan kosong. Okey, jadi cikgu pindahkan dia 2 ni ke depan, positif akan jadi negatif. Dia jadi X kuasa 2 tambah 7/2X tolak 2 sama dengan kosong. Okey, kalau kita nak faktorkan, ada per dekat bawah ni, per 2 ni, dia akan mengganggu kita. Dia akan menyebabkan kita susah nak faktorkan jawapan dia. Okey, jadi cara yang paling senang adalah kita hapuskan per 2 tu dengan cara darabkan setiap satu dengan 2. Okey, jadi awak tengok ya, cikgu buat macam ni. 2 darabkan dengan X kuasa 2 tambah 2 darabkan dengan 7/2X. Ni didarab. Cikgu dah tulis darab ni. Okey. Tolakkan dengan 2 didarabkan dengan 2 sama dengan kosong. Senang cerita, cikgu darab semua dengan 2 kat atas ni. Kenapa saya darab 2 setiap satu di situ? Kerana saya nak matikan 2 dekat bawah tu. Okey, jadi bila dah darab 2 ni, 2 atas dengan bawah, darab dengan bahagi tu boleh potong jadi mati. Jadi dia dah tak wujud. Jadi persamaan ni akan jadi 2X kuasa 2 tambah 7X tolak 4 sama dengan kosong. Dah dapat bentuk macam ni, senanglah kita nak faktorkan dia. Okey. Okey, jadi macam biasa buat depan belakang, kotak depan belakang, apa darab apa dapat 2X kuasa 2. Apa darab apa dapat 4. Fikir, kita kena fikir sifir dia. Okey, ada cara guna kalkulator tapi itu cikgu ajar kemudian nanti dekat sekolah ya. Okey, jadi 2X kuasa 2. 2X darab X akan jadi 2X kuasa 2. X ni tak ada apa-apa, dia ada nombor 1. 2 darab 1 dapat 2. X darab X dapat X kuasa 2. Okey, untuk yang belakang ni 4. 4 ni ada macam-macam sifir dapat 4. 1 darab 4, lagi 1 2 darab 2. Okey, cikgu akan guna 1 darab 4. Kenapa saya guna 1 darab 4? Supaya saya boleh jadikan nilai positif 7 ni. Saya nak dapat positif 7. Dia mestilah ada kaitan dengan 8 tolak 1. Jadi saya kena wujudkan, dapatkan nilai 8 dahulu. Jadi cikgu letak 4 dekat bawah. Supaya bila 2 darab 4 dapat 8, 1 dekat atas. 4 darab 1 ataupun 1 darab 4 dapat 4. Okey, sekarang masa untuk letakkan simbol. Awak tengok nilai yang tengah ni, simbol dia adalah positif. Okey, jadi letak nilai yang besar ni positif, yang kecil ni negatif. Kenapa? Sebab yang atas kita ni adalah negatif. Positif, negatif akan dapat negatif. Cikgu letak dekat positif yang besar kerana nilai yang tengah ni positif. Okey, jadi kalaulah kata awak tersalah letak dekat sini, tak apa, teruskan saja awak padam awak punya simbol, try sampai dapat jawapan. Okey, jadi macam mana nak tahu kita buat ni betul atau salah? Kita kena darabkan silang dia. Okey, jadi 1X darab negatif 1, kita akan dapat negatif 1X. 2X darabkan silang dengan 4, positif 4, kita akan dapat positif 8X. Okey, tekan kalkulator. Awak boleh tekan kalkulator yang nilai depan ni. Yang cikgu petakkan ni. Tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah positif 7X. Okey, cantik. Positif 7X sama dengan positif 7X yang dekat atas ni. Okey, bila dia sama, kita tahu pemfaktoran kita adalah betul. Okey, jadi ambil kurungan, kurungkan atas, kurungkan bawah. Okey, jadi cikgu tulis 2X tolak 1. Atas dengan atas. Bawah dengan bawah. X tambah 4 sama dengan kosong.
Okey, lepas tu kita akan pisahkan dia. Okey, jadi cikgu pisahkan dia. 2x tolak 1 sama dengan kosong. X tambah 4 sama dengan kosong. Soalan minta cari punca. Jadi 2x sama dengan 1. Positif pindah sebelah akan jadi, negatif pindah sebelah akan jadi positif. X sama dengan 1/2. Okey, kita dah dapat punca yang pertama adalah 1/2. Okey, seterusnya X sama dengan positif 4. Pindah belakang akan jadi negatif 4. X sama dengan negatif 4. Okey, jadi siap untuk contoh yang kedua. Okey guys, kita masuk soalan C. Nampak macam susah? Tak susah pun tu. Okey, jadi bila ada pecahan dekat sini, bawah naik atas, bawah naik atas. Kenapa kita boleh buat macam tu? Sebab dia bahagi. Pindah akan jadi darab. Okey, jadi tengok baik-baik. Cikgu buat X. Okey, jadi X tolak 4 dah naik atas. Naik atas dia akan tukar operasi jadi darab. Sebab tadi dia bahagi. Dia pindah sama dengan dia akan tukar. Okey, jadi seterusnya sama dengan 2 ni pindah depan 2 dalam kurungan 5x tolak 24. Okey, jadi apakah maksud kurungan? Kurungan maksudnya darab. Kita darab kembangkan masuk dalam macam biasa. Okey, jadi potong kat sini x darab x, x darab negatif 4. Kita akan dapat nilai dia x kuasa 2 tolak 4x sama dengan. Okey, yang ni kita potong dia. 2 darab 5x, 2 darab negatif 24. Okey, nilai dia adalah 10x. Positif, negatif akan jadi negatif. Negatif 48. Okey, jadi kita nak bentukkan dia jadi persamaan kuadratik. Ini belum jadi persamaan kuadratik lagi. Persamaan kuadratik mesti sama dengan kosong. Okey, jadi kita pindahkan dia. X kuasa 2 tolak 4x. Okey. Positif 10 pindahkan jadi negatif. Negatif 10x. Tolak. Negatif 48 ni pindahkan jadi positif 48 sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Sebab kedua-dua nombor ini telah dipindahkan ke depan. Okey, jadi apa yang boleh diselesaikan adalah di sini. Negatif 4x dengan negatif 10x. Jadi kita akan dapat x kuasa 2 tolak 14x tambah 48 sama dengan kosong. Okey, jadi kawan-kawan, siapa yang rasa macam keliru berapa nilai dia, awak boleh tekan kalkulator. Negatif 4 tolak 10. X jangan tekan, X tulis sahaja nanti. Okey, kita akan dapat negatif 14x tambah 48. Okey, cantik. Inilah bentuk A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan kosong. Okey, bila soalan minta punca, kita kena faktorkan dia. Okey, jadi nak faktorkan buat kotak depan belakang. Okey, apa darab apa dapat X kuasa 2? Jadi dia adalah X darab X. Okey, seterusnya. Apa darab apa dapat 48? Okey, jadi dekat sini 48 ni ada macam-macam sifir. Antaranya adalah 1 darab 48. Okey, bila kita fikirkan 1 darab 48 ni akan ada kaitankah dengan negatif 14? Tak ada kan? Jadi janganlah guna 1 darab 48 ni. Okey, seterusnya kita juga boleh buat 2 darab 24. Okey, jadi 24 dengan 2. Adakah kaitan dengan 14? 24 kalau tambah 2 akan jadi 26. 24 kalau tolak dengan 2 akan jadi 22. Jadi tak ada kaitan dengan 14. Jadi jangan guna juga. Okey, jadi seterusnya kita try 8 darab 6 pun dapat 48 kan? Okey, jadi okey, jadi seterusnya 6 darab 8 pun akan dapat 48. Okey, bila kita tambahkan 8 dengan 6 akan dapat 14. Okey, cantik. Jadi kita akan pakai 6 darab 8 ni.
Okay, jadi 6 darab 8 dapat 48. Sebab dia positif di sini, sama ada dia positif-positif ataupun dia negatif-negatif. Okey, cara dia, tips dia adalah nak tentukan salah satu ni, awak tengok yang tengah. Yang tengah dia negatif. Jadi kita pilih negatif-negatif. Sebab negatif-negatif akan dapat positif. Dan negatif 6 tolak 8 juga akan dapat negatif 14 ni. Okey, jadi betul ke kita buat ni? Okey, jadi kita semak sama-sama. Okey, jadi cikgu pun darabkan silang dia. Yang atas akan dapat negatif 6x. Okay, darab silang bawah dapat negatif 8x. Tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 6 tolak 8 akan dapat negatif 14x. Okey, negatif 14x sama dengan negatif 14x. Maknanya dekat sini pemfaktoran kita pun betul. Okey, jadi cara nak faktorkan, ambil atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey, jadi x tolak 6, x tolak 8 sama dengan kosong. Okey, asingkan dia. X tolak 6 sama dengan kosong, x sama dengan 6. X tolak 8 sama dengan kosong, x sama dengan 8. Okey, dapat 2 lah punca bagi persamaan kuadratik. Mana persamaan kuadratik dia ni? X kuasa 2 tolak 14x tambah 48. Dapat 2 punca dia. Siap soalan C. Okey, kita akan pergi contoh yang terakhir, soalan D. Okey, mari sama-sama kita saksikan. Okey, ini contoh yang terakhir. Dia bagi pendarapan bagi 2 kurungan. Okey, belakang ada pendarapan bagi 1 kurungan. Okey, jadi untuk selesaikan soalan ni, kita akan kembangkan kurungan dia. Y darab Y dapat Y kuasa 2. Y darab 1 positif, jadi positif 1Y. Positif 2 darab Y akan dapat positif 2Y. Dan akhir sekali, positif 2 darab positif 1 dapat positif 2. Okey, yang belakang dia 2 darab Y akan dapat 2Y tambah 2. Okey, seterusnya kita akan kumpulkan adik-beradik dia. Permudahkan dia. Dia akan jadi Y kuasa 2 tambah. Okey, dekat sini cikgu nampak positif 1Y tambah 2Y. Tekan kalkulator. Tak payah tekan kalkulator pun. 1Y tambah 2Y akan dapat 3Y tambah 2. Sama dengan 2Y tambah 2. Okey, ini bukan bentuk persamaan kuadratik sebab persamaan kuadratik mestilah sama dengan kosong. Okey, jadi pindahkan 2 orang, 2 nombor kat belakang ni. Okey, jadi yang ni pindah akan jadi negatif. Yang ni pindah akan jadi negatif. Okey, kumpulkan dekat tempat yang sepatutnya. Okey, jadi Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 2Y. Tambah 2. Okey, tolak 2 sama dengan kosong. Okey, yang cikgu merahkan dekat sini, yang ni baru pindah. 3Y kumpulkan dengan 2Y. Positif 2 pindahkan akan jadi negatif 2. Okey guys, cikgu perasan ni 11. Jadi kat sini akan jadi 22. Sini akan jadi 22. Yang ini akan pindah jadi 22. Okey, jalan kerja jangan risau. InsyaAllah betul. Okey, cuma tertinggal 1 ni. Okey, jadi selesaikan. Dekat sini positif 3Y dan tolak 2Y. Yang dekat sini pula, okey, tambah 2 tolak 22. Yang ni selesaikan juga. Jadi jawapan dia adalah Y kuasa 2 tambah Y. Yang ni akan jadi tolak 20 sama dengan kosong. Okey, jadi kita akan faktorkan dia. Okey, jadi buat kotak depan belakang. Y darab Y akan dapat Y kuasa 2. Okey, yang belakang pula 20. Okey, kita kena fikir. Dia mesti jadi 1 dekat tengah ni. Dia mesti jadi positif 1Y. Okey, kalau kita listkan, sifir yang jadi 20 adalah 1 darab 20. Tak mungkin jadi 1Y. Jadi tak boleh guna. Okey, seterusnya 4 darab 5 akan dapat 20 kan?
4 tolak 5 atau 5 tolak 4 akan dapat 1. Jadi cantik kita akan pakai 4 darab 5 ni. Okay, jadi cikgu akan isi dekat sini 4 darab 5 dapat 20. Okey, cara di sini dia adalah negatif. Jadi kita punya simbol mestilah satu positif, satu negatif. Jadi untuk tentukan siapa yang patut dapat positif atau negatif, awak tengok nilai yang tengah. Nilai yang tengah positif. Jadi letak positif pada nilai yang besar. Okey, jadi 5 dengan 4, 5 besar, jadi positif dekat 5. Negatif dekat 4. Okey, jadi darabkan silang dia. Dapat negatif 4 Y. Okey, darabkan silang dia akan dapat positif 5Y. Tekan kalkulator kawan-kawan, dapat positif 1Y. Okey, jadi cantik dia sama. Bila sama kita tahu pemfaktoran kita betul, kita faktorkan dia. Jadi atas dengan atas. Cikgu alihkan sebelah sini sikit. Jadi atas dengan atas. Y tolak 4. Bawah dengan bawah. Jadi di sini dia akan jadi tak clear sekejap. Okey, yang sebelah dia akan jadi Y tambah 5 sama dengan 0. Okey, pisahkan dia. Y tolak 4 sama dengan 0. Pisahkan dia. Y tambah 5 sama dengan 0. Jadikan Y perkara, rumus. Y sama dengan 5. Inilah punca yang pertama. Y sama dengan 4. Punca yang pertama. Yang kedua, Y sama dengan negatif 5. Okay, jadi ini adalah punca yang kedua. Okey, alhamdulillah. Jadi tamatlah video untuk hari ini. Inilah cara penyelesaian bagi mendapatkan punca kuadratik. Okey, jadi standard pembelajaran kita tadi adalah menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, jadi cikgu harap awak faham. InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.